untuk perbincangan yang pertama ni adalah berkenaan dengan tajuk yang kita ketengahkan adalah permasalahan dalam fiqh semasa Ustaz. Jadi untuk round pertama ni adalah berkenaan permasalahan yang sering dilakukan antara dua bahagian yang boleh saya katakan, iaitu antara berkaitan dengan ilmu turas bahagian yang pertama, dan yang bahagian yang kedua adalah berkaitan dengan fiqh waqi' ataupun fiqh realiti semasa, iaitu di mana dalam lingkungan sekarang sering mendapat perhatian dan sering mendapat perhatian lah, baik daripada golongan asatizah maupun golongan orang awam ini Ustaz. Jadi Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan bahagian tersebut, iaitu dengan dimaksudkan ilmu turas, dan apakah yang dimaksudkan dengan fiqh waqi' iaitu fiqh realiti semasa, dan kenapa sering terdapat permasalahan yang kedua-duanya? Mungkin boleh Ustaz perjelaskan masalah ini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Amjad dan itu juga Yadim, khususnya kepada yang di-Ketua Yadim, Ustaz Nasruddin Hasan, dan itu juga segala yang terlibatlah. Tahniah kerana melihat pada program yang begitu hebat dan kelihatannya menuju ke sasaran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita merenung Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, bukan saja dari segi teks ataupun nas Al-Quran hadis itu sendiri, tapi kita melihat dari segi sejarah ataupun latar belakang setiap ayat yang turun itu, boleh dikatakan tidak terpisah daripada waqi' semasa, sekurang-kurangnya pada zaman Nabi SAW sendiri. Allah SWT telah mentakdirkan Al-Quran sebagai contohnya, dia tidak turun sekaligus sebagaimana kitab Taurat. Kitab Taurat, Nabi Musa AS bermunajat 40 hari di Tur Sina, kemudian Allah Ta'ala menggunakan Taurat, satu kitab namanya Taurat. Tapi Al-Quran Karim, dia turun peringkat demi peringkat selama 23 tahun, satu tempoh yang lama, dan seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengajar kita bahawasanya setiap ayat itu hendaklah difahami bukan saja dari segi nas dan cukup madai selesai tugas kita, tidak. Mesti difahami nasnya dengan pemahaman yang betul, dan juga difahami juga waqi' semasa yang berkait dengan ayat-ayat tersebut. Jadi sebab itulah yang timbulnya fiqhul waqi'. Dan kalau Imam Al-Ghazali, sebenarnya Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijrah, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ramai di kalangan kita ini menganggap kitab Ihya Ulumuddin ini hanyalah sebagai sebuah karya tasawuf. Tapi sebenarnya kekuatan Ihya Ulumuddin ialah pada bab muqaddimah dan juga bab yang pertama, iaitu bab ilmu. Dan dia telah, Imam Ghazali, sebelum membawa kita lebih jauh dan merentasi keseluruhan 40 bab, merangkumi akidahnya, fiqahnya, tasawuf, merangkumi dipanggil tindak tanduk luaran dan juga dalamannya. Imam Al-Ghazali dia telah membina terlebih dahulu teori ilmu pada kita, sumber ilmunya di mana dan bagaimana kita mengukur ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Dan satu yang agak menarik dalam penekanan Imam Ghazali ini yang agak wallahu a'lam mungkin kita boleh sebut sebagai kita gagal untuk memahami istilah fardu ain itu sendiri dengan pemahaman yang sebenar sebagaimana ditekad oleh Imam Ghazali. Bagi kita sebut ilmu fardu ain ini adalah statik, ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Dan ilmu akidah pula dia hanya berhenti pada sifat 20 sebagai contohnya, sekadar itu. Tapi Imam Ghazali, kalau boleh dengan izin nak petik sikit lah apa yang Imam Ghazali tulis dalam berkenaan dengan ilmu fardu ain. Kata dia, yang jika sekian dalam satu negara itu, idza fa in kana fi baladin sya'a fil kalam wa tanataqan nas bil bid'ah, jika sekiranya, Imam Ghazali bagi contoh pada kita, kalaulah satu negeri itu
berleluasa al-kalam, maknanya perbahasan-perbahasan tentang falsafah ataupun dipanggil dimasuki masyarakat dalam setempat itu sibuk dengan perbahasan-perbahasan yang boleh mengganggu akidah mereka. Dan begitu juga berluasa masyarakat mengatakan tentang beberapa bid'ah. Mana bid'ah di sini bukan benda khilaf. Itu bid'ah pada yang difahami oleh ulama-ulama dulu ialah perkara-perkara yang menyanggahi usul, dia panggil, yang mengandung usul akidah, usul syariat dan sebagainya. Maka fayam bagi an yusana, maka hendaklah dia ambil langkah yang sepatutnya untuk memelihara fi awali bulughihi, untuk memelihara kanak-kanak sejak awal dia balik lagi, bitalqin al-haqqi, dengan mengajar perkara yang hak. Jadi menunjukkan bahasanya, sebagai contoh pada zaman hari ini, kita sedia maklum bahasanya dari segi remaja pada hari ini, dia berhadapan dengan proses liberalisasi, dia panggil. Ya, pemikiran liberal, maknanya ada pihak yang cuba untuk melunturkan pegangan agamanya sejak daripada akarnya lagi, untuk melahirkan dia menjadi seorang yang boleh menerima apa saja, asalkan kemajuan, asalkan memberi keselesaan kepada hidup dia. Dan akhirnya kalau kita tidak berhati-hati, kita hanya dalam pengajian-pengajian hari ini, kita hanya dalam orang utara kata ghalib mengaji bab akidah yang tradisi saja, bab fiqh pun tradisi saja, tidak mengambil hirau tentang cabaran-cabaran semasa dan sebagainya, ideologi dari semasa, permasalahan-permasalahan semasa yang berkait dengan remaja dan sebagainya, yang kita tidak survey betul-betul apa yang menjadi konten dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Kita melihat trend yang berlaku pada masa kini, maka kita bimbang bahawasanya dunia berada di satu lembah, dan kita pula yang membahaskan agama ini, bicarakan agama ini, berada dalam satu lembah yang terasing. Dan apatah lagi pada ini kita perhatikan ada kecenderungan untuk menekankan turas semata-mata. Jadi menyebabkan kita seolah-olah hidup, dasar kita berada di kurun yang ke-21 ini, tahun 2022, tapi pemikiran kita berada pada tahun dipanggil zaman pertengahan dulu, kalau ikut istilah ini, ataupun zaman dulu. Dan kita bergelumang dengan pemikiran, hanya semata-mata dengan pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Salafiyah, tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hasan Asy'ari, Al-Maturidi, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan kita lupa untuk memerhati ideologi-ideologi semasa pada ini, tulisan-tulisan daripada barat. Dan sebab itu kita perlu imbangkan pada ini, pengajian perlu diimbangkan, dan rujukan-rujukan juga perlu diimbangkan. Itu sebagai intro lah, mukadimah kita pada pagi ini, daripada respon pada soalan yang dikemukakan tadi. Simpulannya, untuk jawapan bagi soalan tadi ni, kita tidak boleh tinggalkan turas, kerana itu jati diri kita. Daripada yang sama, kita tidak boleh pisahkan turas itu dengan fiqhul waqi'. Jadi kita mesti membaca karya-karya dulu, dan pada yang sama kita tidak boleh pinggirkan karya-karya semasa pada ini. Karya yang dilahirkan sebagai oleh tokoh, contohnya tulisan-tulisan yang semasa pada inilah. Contoh macam fiqh dalam fiqh, sekadar bagi contoh lah, tulisan Wahbah Az-Zuhaili sebagai contohnya. Sekurang-kurangnya kita baca, kita mengajar, ataupun di samping kita mengajar kitab-kitab turas, fiqh turas, contoh dalam mazhab Syafi'i, kita mengajar matan Safinatun Najah, dan begitu juga matan kitab-kitab seperti Minhaj At-Talibin, untuk tingkat yang atas lah. Kita juga seboleh-bolehnya kena ajar juga fiqh yang karya Wahbah Az-Zuhaili, contohnya yang ringkas saja, Al-Wajiz.
di mana di situ dia ada menyentuh tentang, walaupun merupakan selitan-selitan di situ, tapi fake itu dipahami dalam bentuk yang waqi'. Ada ketikanya kita terpaksa betul ansur untuk menerima di luar daripada mazhab kita. Ini sudah berlaku dalam fatwa, tapi di tengah masyarakat itu kurang diajar, kurang disampaikan. Dipanggil keluasan fake yang ada dalam Islam itu. Dan yang paling kita nak itu bukan sekadar-kadar ahli fatwa itu terbuka. Yang kita nak itu ialah masyarakat bawah itu boleh bersikap terbuka untuk menerima pembaharuan dalam fake itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Baik.